Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan sampaikan tajuk berkaitan JISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Tema yang akan kami bincangkan dan juga akan kami persoalkan ialah isu krisis kemelesatan ekonomi dalam rangkuman tahun 2008 hingga 2009. Saya akan memperkenalkan rakan kumpulan saya. Yang pertama, terdiri daripada Nur Afina Jasmine binti Muhammad Fazwan daripada unit PSP 1 PPISMP Jun 2023 Palang 2028. Seterusnya, Nur Amalina Munirah binti Syukri daripada PSP 1 PPISMP 2023 Palang 2028. Dan yang terakhir sekali, saya Nur Hasha Idina binti Abdul Khalid daripada unit PSP 1 ambilan PPISMP 2023 Palang 2028. Berdasarkan soalan tugasan yang telah diberikan kepada kumpulan kami diminta untuk mengkritik kenyataan di atas berdasarkan isu krisis kemelesetan ekonomi global bagi tahun 2008 hingga 2009. Kenyataan di atas telah diberikan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Kong Chow Ha bernama pada 3 Disember 2008. Beliau telah menyatakan bahawa Malaysia tidak terdedah kepada krisis kewangan secara langsung dan menerima kesan secara tidak langsung dan minimum dari krisis gadaian subprima tersebut disebabkan kekuatan domestik ekonomi. Di sini merupakan isi kandungan atau tajuk-tajuk kecil yang telah kami susun untuk menjawab soalan tugasan yang diberikan. Yang pertama ialah pengenalan isu kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009. Kedua, punca krisis kewangan global, kesan terhadap sosial dan masyarakat, implikasi krisis global, kesan ekonomi makro, kekuatan ekonomi domestik Malaysia, krisis di beberapa buah negara, langkah kerajaan dan juga kesimpulan. Berikut merupakan artikel yang ditulis berkenaan kenyataan yang diberikan oleh Datuk Kong Chow Ha. Saya akan mulakan dengan pengenalan isu kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Kemelesetan ekonomi membawa maksud penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Dalam bahasa ekonomi, kemelesetan ekonomi adalah penurunan dalam keluaran negara kasar KDNK sesebuah negara atau pertumbuhan ekonomi sebenar yang negatif untuk dua atau lebih suku berturut-turut dalam setahun. Pada awal tahun 2007, kemelesetan ekonomi kembali berlaku. Kenapa saya mengatakan bahawa ia kembali berlaku? Kerana pada tahun 1997, krisis ekonomi pernah terjadi yang menjejaskan hampir seluruh negara Asia. Namun kini, seluruh dunia telah mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2008. Dan antara negara yang membawa impak besar berlakunya krisis ialah dari Amerika Syarikat. Krisis yang berlaku dianggap terburuk selepas The Great Depression. Subtopik yang kedua ialah punca krisis kewangan global. Subtopik ini akan membincangkan bagaimana krisis kewangan global ini boleh berlaku. Krisis ini boleh berlaku akibat daripada permasalahan sistem kewangan Amerika Syarikat dan juga kerana berlakunya kenaikan harga minyak, makanan dan komoditi lain. Permasalahan sistem kewangan Amerika Syarikat yang didorong oleh penurunan kadar faedah. Penurunan kadar faedah ini juga turut didorong oleh minat bank pusat di beberapa buah negara dunia termasuklah Asia terhadap aktiviti penjualan sekuriti hutang. Akhirnya, polisi yang diperkenalkan ini telah mengakibatkan berlakunya peningkatan ketara nilai hartanah di Amerika Syarikat dan juga beberapa buah negara yang terlibat seperti Spanyol,
Ireland dan United Kingdom akibat lebihan permintaan terhadap perumahan. Kejatuhan harga sekuriti gadai janji yang akhirnya mencetuskan krisis subprima. Krisis ini terjadi apabila pihak bank dan institusi kewangan memberi peluang kedua kepada peminjam bermasalah untuk mendapatkan pinjaman. Ekoran menjangka akan memperoleh hak pemilikan serta dapat melelong rumah yang dibiayai apabila peminjam gagal untuk untuk melunaskan bayaran pinjaman buat kali kedua. Dasar ini akhirnya telah mengakibatkan terlalu banyak rumah terpaksa dilelong yang akhirnya membawa kepada peningkatan penawaran rumah secara mendadak. Kemuncaknya harga rumah di Amerika Syarikat dan juga di tempat-tempat yang lain yang terlibat mengalami penurunan mendadak pada tahun 2006 sebanyak 35% untuk tempoh 6 tahun. Institusi kewangan telah memberi peluang kedua kepada peminjam bermasalah sehingga mencetuskan krisis subprima. Punca krisis kewangan global yang kedua ialah kenaikan harga minyak, makanan dan komoditi lain. Harga minyak mentah telah memuncak naik kepada USD 147 setong di Amerika Syarikat. Disebabkan peningkatan harga minyak, kos bahan seperti di kedai-kedai juga turut meningkat kerana makanan merupakan sumber alternatif kepada petroleum. Kesan daripada tercetusnya kemelesetan ekonomi ini, negara yang terlibat telah mengalami peningkatan kadar pengangguran. Contoh terdekat saya ambil di negara Malaysia, masyarakat yang tinggal di bandar lebih beruntung jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di luar bandar, iaitu di kampung-kampung dan pedalaman. Mengapa saya berkata begini? Kerana masyarakat yang tinggal di kawasan bandar menerima tawaran pakej pekerjaan dan juga pelatihan oleh pihak kerajaan. Manakala masyarakat yang berada di luar bandar lebih terkesan kerana berlakunya penurunan harga komoditi tempatan, termasuklah kelapa sawit dan juga getah. Sebagaimana yang diketahui, sesetengah masyarakat yang tinggal di luar kawasan bandar bergantung kepada hasil pertanian kelapa sawit dan juga getah. Seterusnya, disebabkan berlakunya peningkatan kadar kemiskinan, maka kadar peningkatan jenayah juga tidak dapat dielakkan. Hal ini berlaku disebabkan kurangnya kemudahan untuk memperoleh pendapatan bagi menyara hidup. Kemelesetan ekonomi pada kali ini jelas memberi impak sosial dan masyarakat. Kekhawatiran ini buruk sekiranya pihak kerajaan gagal mengawal kadar peningkatan jenayah dalam negara. Bekas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Sheikh Ahmad Albar, menyatakan apabila keadaan ekonomi tergugat, orang akan mencari kaedah lain untuk menyara hidup. Contohnya dengan melakukan kes jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nur Hasyairina binti Abdul Khalid, akan menerangkan tentang implikasi krisis kewangan global kepada Malaysia. Baiklah, berikut merupakan artikel tentang kewangan negara Malaysia. Menurut Tengku Zafar Firdaus Aziz, Oktober 4, 2022, Malaysia tidak akan ada krisis kewangan seperti tahun 1997 hingga 1998. Manakala, ekonomi akan menguncuk pada 27 Mei pada menyebabkan ekonomi Malaysia semakin teruk. Menurut Dr. Zeti Abdul Aziz pada Sidang Akhbar 28/5 tahun 2009. Baiklah, bukan itu saja, Malaysia juga tidak terdedah kepada krisis kewangan secara langsung dan juga menerima kesan secara tidak langsung dan minimum daripada krisis gadaian subprima yang dikenali sebagai NPL tersebut disebabkan oleh kekuatan domestik. Menurut Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Kwong Chung Ha, yang ditulis dalam berita bernama 3 Disember 2008 membuktikan bahawa negara kita mempunyai krisis kewangan pada tahun 2008 hingga 2009. Seterusnya, di bawah kata kunci faktor perdagangan luar.
Integrasi ini mula memberi kesan pada suku keempat pada tahun 2008. Ekspor semakin menurun kepada 7.4%, menyebabkan pengeluaran perkilangan menurun kepada 11.1%. Manakala perdagangan dunia jatuh pada 28.6%, menyebabkan ekspor kasar Malaysia kepada 20%. Malahan, aset kewangan juga mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan isi rumah dan pendapatan rakyat. Daripada fakta tersebut, hal ini dikatakan demikian kerana kemersatan ekonomi mula memberi kesan pada suku keempat pada 2008, menyebabkan ekspor dunia dan aktiviti pengeluaran terjejas. Contohnya, proses pengeluaran import dan ekspor daripada negara China dan juga kepada negara Malaysia. Baiklah, bukan itu saja di bawah kata kunci berkaitan dengan sektor pengangguran, iaitu tenaga kerja. Buktinya, jumlah perberhentian pekerja semakin meningkat kepada 12,590 orang pada suku pertama. Seterusnya, kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2009. Bukan itu saja, terdapat pelbagai jenis syarikat yang mahu untuk mengambil inisiatif langkah bagi mengurangkan kos pekerja dengan membekukan pengambilan pekerja baru di samping mengekalkan pekerja sedia ada dengan mengasah dan mencukir bakat mereka bagi membantu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kemajuan negara. Misalnya daripada negara Malaysia, Perdana Menteri kita, bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib memberikan inisiatif pekerjaan iaitu peluang pekerjaan secara menyeluruh kepada rakyat Malaysia untuk terus bekerja bagi menambah pendapatan mereka dalam pendapatan isi rumah sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Baiklah, seterusnya di bawah kata kunci meniti wacana pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan? Pelaburan merupakan harga wang pendapatan kita untuk menambah secara langsung ataupun tidak langsung agar semakin meningkat pendapatan kita. Untuk membuktikannya, pada akhir 2008, ekonomi negara kita semakin meningkat kepada 0.1%. Manakala dalam sektor pembuatan semakin bertambah kepada 8.8%. Bukan itu saja, apabila kita kembali ke fasa kemerisatan dengan KDNK kepada kurang 1.6% pada tahun 2009. Hal ini membuktikan bahawa apabila negara Malaysia dengan negara seiring dengan negara maju melakukan jalinan hubungan diplomatik dengan kaedah pelaburan, maka ekonomi negara akan semakin pulih dan akan meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Kesannya, rakyat akan hidup aman dan harmoni kerana tiada keruntuhan daripada faktor rakyat yang rendah dan isi rumah sara hidup yang semakin meningkat, faktor ekoran usaha kerajaan dalam membantu rakyat dalam aktiviti ekonomi negara. Faktor menariknya berkaitan dengan ekonomi negara kita iaitu momentum pertumbuhan ekonomi mula perlahan daripada faktor sektor pembuatan yang mengucuk berikutan kelembapan sektor luaran dan kejatuhan pelaburan swasta. Oleh hal demikian, sentimen perniagaan merosot dengan ketara. Contohnya, berikut merupakan senarai syarikat gergasi yang jatuh akibat terkena imbasan kemerisatan ekonomi negara. Contohnya, syarikat yang berstatus daripada negara Amerika Syarikat, Lehman Brothers, Washington Mutual, Fannie Mae, Freddie Mac, IndyMac, Best Trains, Merrill Lynch, AIG, American International Group dan juga yang telah bankrupt akibat dijual dalam penyembuhan dan juga disuntik modal di Ireland, Gitner dan Vicky Coupting dan dibeli oleh kerajaan bagi mengatasi akibat daripada bankrupt. Contohnya negara daripada Inggeris, Northern Rock, Bradford and Bingley, HBOS yang dibeli oleh kerajaan dan yang dijual di Belgium, Dexia, Belanda, Fortis, Jepun, Yamato Life Insurance dan juga daripada Bankrupt Investment New City Resident. Sumber berikut merupakan daripada 19 Oktober tahun 2008.
Baiklah, seterusnya berkaitan dengan kekuatan domestik negara. Apakah kekuatan domestik negara yang akan kita persoalkan dan perbincangkan? Seterusnya, terdapat 4 fakta berkaitan dengan kekuatan domestik ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan jumlah tabungan negara yang kokoh, dan yang kedua, infrastruktur yang lengkap, dan yang ketiga, sistem perbankan yang stabil, dan akhir sekali, Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia. Baiklah, antara fakta jumlah tabungan negara yang kokoh, ekoran daripada jumlah pendapatan yang tinggi kepada rakyat dan cukai yang diperoleh daripada rakyat. Manakala infrastruktur yang lengkap pula merangkumi daripada aspek pembangunan dalam negara, pembinaan monorail untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Bukan itu saja, sistem perbankan yang stabil juga merupakan satu kekuatan ekonomi negara. Contohnya, dengan adanya bank, Maybank, Bank Islam, BSN dan sebagainya sebagai pusat untuk pengeluaran aliran wang tunai. Dan akhir sekali, berkaitan dengan Rizab Antarabangsa, iaitu Bank Negara Malaysia. Contohnya sebagai pusat utama dalam proses pengeluaran wang tunai kepada dalam negara dan juga luar negara bagi meningkatkan ekonomi negara sekaligus mengekalkan keselamatan negara. Seterusnya, di bawah fakta jumlah tabungan negara yang kokoh. Buktinya, sebanyak 37% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK telah direkodkan dalam tabung negara, membuktikan bahawa ekonomi Malaysia semakin bertambah. Ekoran daripada bukti 37% menyebabkan negara kita semakin maju seiring dengan negara yang membangun. KDNK juga telah melunaskan sebanyak 20 million hutang bagi Malaysia melunaskan agar hubungan diplomatik negara Malaysia dan juga negara China terus terjalin dan juga mendapatkan hubungan diplomatik antara sebuah negara. Akhir sekali, di bawah kata kunci Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia. Buktinya, sebanyak 343.9 bilion setakat 14 November telah direkodkan pencapaian lebihan dagangan yang besar. Hal ini telah membuktikan bahawa negara kita mampu melunaskan hutang dengan menggunakan kaedah cukai bagi meneruskan hubungan diplomatik antara negara Malaysia dan juga negara China agar terus dalam berkembang sebagai negara yang membangun dan negara yang maju. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang krisis ekonomi yang berlaku di negara luar seperti Amerika Syarikat, Iceland, United Kingdom dan di Jepun. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang krisis ekonomi yang berlaku di negara luar seperti Amerika Syarikat, Iceland, United Kingdom dan di Jepun. Seterusnya, di Amerika Syarikat, krisis utama yang mereka hadapi ialah kegagalan yang meliputi beberapa buah bank utama pada awal tahun 2008. Krisis kewangan Amerika Syarikat pada tahun 2008 merujuk kepada keruntuhan ekonomi, perdagangan, gadai janji subprima, perumahan di Amerika Syarikat yang semakin parah sejak tahun 2007 dan berlalutan pada tahun 2008. Keadaan ini dilihat sama dengan krisis kewangan Asia 1998 yang melanda Thailand, Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Malahan, kemelesetan dunia tahun 1930 akan berulang. Pada 25 September 2008, Presiden Amerika Syarikat George W. Bush memberi amaran bahawa banyak syarikat akan gulung tikar atau dikenali sebagai bankrupt. Ramai pekerja akan menganggur. Kerajaan Amerika Syarikat terpaksa menggunakan wang cukai rakyat untuk menyelamatkan beberapa syarikat agar tidak menjadi muflis. Kongres Amerika Syarikat setuju menyuntik dana 700 bilion untuk plan pemulihan ekonomi, menyelamatkan beberapa buah bank dan menyelamatkan beberapa syarikat gergasi pengeluaran kereta seperti Chrysler, Ford dan GM. Tetapi
masih tidak cukup dan paras terendah belum dicapai, serta mungkin terus menjunam lagi. Selanjutnya, kita lihat pada krisis negara Iceland. Pada tahun 2008, Iceland telah menasionalisasikan 3 bank terbesar iaitu Kaupthing Bank, Landbasking dan Glitney Bank. Iceland memiliki kesukaran dalam nilai mata wang yang menyusut disebabkan inflasi yang teruk. Nilai mata wang krona menyusut sebanyak 40% berbanding euro dan Iceland menghadapi inflasi pada kadar 14% dan dengan kadar bunga sebanyak 15.5%. Iceland mempunyai ekonomi campuran dengan tahap tinggi perdagangan bebas dan masuk campur kerajaan. Walau bagaimanapun, penggunaan kerajaan kurang daripada negara-negara Nordik yang lain. Hidro kuasa ialah sumber utama bekalan elektrik rumah dan industri buat Iceland. Oleh yang demikian, Iceland terpaksa mendapatkan dana kecemasan daripada dana kewangan antarabangsa dan pelbagai negara Eropah pada bulan November 2008. Bagi krisis di United Kingdom pula, pada tahun 1924, pembinaan rumah di England dan Wales mencapai tahap kadar terendah dengan penurunan yang drastik. Menurut Standard & Poor's, pada 30 Julai 2008, hampir 70,000 pemilik rumah kediaman mengalami ekuitif yang negatif dan semakin meningkat bilangannya. Ekonomi United Kingdom bertumbuh sebanyak 1.5% dan pada tahun 2009 terjadilah bilangan penduduk yang hilang pekerjaan dan meningkat dari 81,000 kepada 1.92 juta rakyat. Oleh sebab itu, pada tahun 2010, harga rumah kediaman masih jatuh. Negara Jepun mengalami krisis pengeksportan di Amerika Syarikat yang berkurang sebanyak negatif 15.4%, manakala di Eropah pula menurun sebanyak negatif 11.3%. Impak yang berlaku sedemikian menjadikan kerajaan Jepun mengurangkan lebihan perdagangan Jepun sebanyak USD 1.28 bilion dan jatuh sebanyak 90% berbanding pada tahun 2007. Selepas itu, berlakunya peningkatan import di Jepun. Selepas apa yang diperhatikan tentang krisis-krisis di tahap global tadi, Malaysia melakukan beberapa inisiatif untuk mengelakkan berlakunya krisis ekonomi di negara Malaysia. Berikut adalah beberapa langkah yang ingin diketengahkan oleh kerajaan. Yang pertamanya ialah menerapkan dasar ekonomi yang lebih nasionalistik. Seperti yang sedia maklum, negara Malaysia mengutamakan ideologi yang menyokong campur tangan negara terhadap mekanisme pasaran lain dengan dasar seperti kawalan ekonomi domestik, buruh dan pembentukan model, walaupun ini memerlukan pengenaan tarif dan sekatan lain mengenai pergerakan buruh, barang dan modal. Tambahan pula, negara Malaysia mencegah pemecatan pekerja secara besar-besaran. Menurut Sahat, ada beberapa strategi yang mampu menempuhi perusahaan dalam menghindarkan PHK. Misalnya, mengurangkan upah dan fasiliti pekerja tahap atas seperti pekerja di tahap manager dan direktor. Cara lain yang lebih efisien adalah penghematan pembiayaan produk, mengurangkan pertukaran pekerja sewaktu bekerja dan mengurangkan jam sewaktu kerja. Seterusnya,
Pengurangan jenayah dalam mewujudkan CCTV menjadi sebahagian daripada inisiatif kerajaan. Dengan adanya CCTV ini, penjenayah lebih gentar ataupun tidak akan membuat kesalahan yang melibatkan faktor krisis ekonomi berlaku. Jika dikaitkan dengan jenayah rasuah pula, pihak kerajaan bergiat aktif dalam membanteras masalah daripada terus berlanjutan. Bagi mencapai matlamat ini, Misi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPRM yang telah ditetapkan adalah dengan meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kerajaan yang memberi fokus kepada 3 bidang utama, iaitu pengukuhan kerajaan, pemantapan integriti dan anti rasuah. Dan inisiatif yang terakhir ialah kerjasama antarabangsa dan penyokong industri strategik. Hal ini dikatakan kerana dalam sektor ekonomi, sebagai contoh, Turki adalah rakan dagang ketiga terbesar dan sumber import keempat terbesar Malaysia di rantau Asia Barat dengan jumlah perdagangan dua hala yang melebihi USD 4.09 bilion ataupun dalam kadar RM ringgit Malaysia ialah 16.97 bilion. Jadi, apa yang dapat disimpulkan daripada informasi-informasi di atas, krisis ekonomi global 2008 hingga 2009 merupakan peristiwa yang mencetuskan kesan ekonomi yang sangat mendalam dan meluas kepada ke seluruh dunia. Terutamanya bermula dari kegagalan pemasaran perumahan Amerika Syarikat menyebabkan krisis ketidakstabilan dalam sistem kewangan global. Pertama-tamanya, krisis ini menekankan keperluan untuk meningkatkan pemantauan dan penilaian risiko dalam sistem kewangan. Pengawasan yang teliti terhadap aktiviti pasaran dan instrumen kewangan perlu menjadi fokus untuk mengenal pasti potensi risiko daripada awal. Yang kedua, negara tersebut perlu ada peraturan kewangan yang kukuh. Pelaksanaan peraturan yang ketat dapat membantu mengelakkan krisis ekonomi dan spekulasi yang boleh memberi tekanan tambahan kepada sistem kemelesetan ekonomi global. Yang ketiga pula, krisis ini menyatakan kepentingan kerjasama dengan antarabangsa. Negara-negara perlu bekerjasama dalam membangunkan strategi dan langkah-langkah bersepadu untuk mengatasi potensi krisis ekonomi global. Ini melibatkan pertukaran maklumat, koordinasi dasar kewangan dan tindakan bersama untuk mengurangkan risiko kesan negatif. Yang keempat pula, pentingnya menjurus kepada ketidakstabilan pemasaran perumahan. Sistem kewangan harus lebih peka terhadap perubahan dalam pemasaran perumahan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah ketidakseimbangan yang boleh menyebabkan krisis ekonomi berlaku semula. Kelima, pemulihan ekonomi selepas krisis menunjukkan perlunya ada dasar-dasar fizikal dan monetari yang bijak. Pembangunan strategi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menyokong kebolehkerjaan adalah kunci untuk mengatasi kesan jangka panjang. Secara keseluruhannya, krisis ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009 memberikan pengajaran yang sangat berharga. Dalam usaha mencegah krisis serupa dengan masa hadapan, perlunya ada kepekaan terhadap risiko, ketegasan peraturan, kerjasama antarabangsa dan kebijaksanaan dalam pengurusan ekonomi adalah aspek-aspek yang tidak boleh diabaikan.
Berikut adalah rujukan-rujukan yang telah kami sertakan dalam proses sewaktu membuat tugasan pentaksiran berterusan kod subjek GISC 1082. Terima kasih kerana menonton video pentaksiran berterusan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.